Saibah binti Ka'ab pada ketika itu masih hidup. Hidupnya sehingga peperangan di antara Sayyidina Abu Bakar menentang golongan Ar-Riddah. Golongan Ar-Riddah, siapa masih ingat golongan Ar-Riddah? Imam Hasbi ingat? Ingat? Cik Wan? Abang Mu'in? Ingat? Golongan Ar-Riddah tu satu gerakan selepas wafat Nabi SAW, di mana puak-puak penentang tu membentuk satu parti baharu. Yang bukan perikatan, yang bukan muafakat, yang bentuk satu parti baharu yang terdiri daripada beberapa parti yang kecil-kecil. Yang pertama, parti yang bergabung adalah geng-geng Nabi palsu. Geng-geng Nabi palsu. Ketuanya Musailamah Al-Kadzdzab. Musailamah Al-Kadzdzab tu yang dendam dengan Nabi SAW semenjak daripada Nabi masih hidup, Nabi masih sihat lagi, belum sakit pun apa-apa, Nabi Musailamah dah ada. Bahkan Musailamah pernah bertemu Nabi SAW, minta restu Nabi untuk kau endorse sebagai Nabi juga. Ya Muhammad, aku tak mau jadi Nabi juga, tolonglah sign agreement tu, menandakan kau setuju aku jadi Nabi. Dapat tak back to back, kau cuti aku jadi Nabi, aku cuti kau jadi Nabi. Partner back to back, yang minta endorsement dengan Nabi supaya Nabi approve dia jadi Nabi. Tapi Nabi kata apa? Musailamah, saya dah Nabi lepas aku Nabi terakhir. Dia dah Nabi lepas aku. Kau nak minta endorsement aku, macam ni aku nak endorse kau, sedangkan Allah sebut aku tu Nabi terakhir. Selepas daripada dia membuat-buat kebencian Musailamah Al-Kadzdzab kepada Nabi SAW, kemudian kelompok yang lain yang membentuk golongan Ar-Riddah, kelompok yang tidak mahu semayang. Ada geng-geng tu, geng-geng semua semayang. Banyak pelik sini Bang Apoy. Kalau kita ingat, kami pernah cerita pada tu kuliah subuh. Geng-geng Ar-Riddah tu, yang kelompok semua semayang, banyak pelik sikit. Ada setengah-setengah mau semayang, tetapi dalam salat mereka tidak seperti diajar oleh Nabi. Nabi pesan kepada kita, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu seperti mana kamu tengok aku semayang. Bukan kata kita nak pergi Madinah tu tengok makam Nabi bila Nabi nak semayang tu. Bukan tak suruh pula benda ya, tetapi suruh kita belajar daripada hadis-hadis Nabi bagaimana perihal salat Nabi. Sebagai merata ustaz-ustaz duk cerita pasal salat, supaya kita salat betul-betul cara salat Nabi. Contoh seperti Ustaz Haris tu ketika kan, yang buka kitab Mughni Al-Muhtaj, Ustaz Nik kan, Ustaz Nik, Ustaz Azatul merata lah Ustaz cerita bab fiqah tu, nak suruh kita semayang cara Nabi semayang. Tetapi lepas wafat Nabi, satu golongan tu belum apa-apa lagi. Mula belum sejuk jasad makhluk meninggal lah. Belum sejuk jasad tu meninggal. Nyana bengkeng dah. Geng-geng tu yang pecah dua lagi. Satu golongan yang memang sibuk semayang terus, yang menidakkan solat terus, mengaku beriman tapi sibuk semayang. Itu pilihan kami katanya. Satu kelompok yang lain masih mau semayang, cuma apa Cik Wan? Sibuk sujud. Kita fikir bawa ni lepas i'tidal kau terus duduk atau duduk sujud. Cuba kepala kau. Sami Allah liman hamidah, Rabbana lakal hamd, Allahu akbar, duduk terus. Rabbighfirli warhamni wajburni terus. Saya dah subhana rabbil a'la. Yang sibuk sujud, alasannya apa? Muka, anggota tubuh yang paling mulia, si layak diletakkan sama paras dengan kaki anggota tubuh yang paling kotor. Muka si layak letak dengan kaki katanya. Sebab dia semayang, sibuk sujud. Aku semayang, tapi aku duduk antara sujud, tak sujud semayang. Sujud kursi bola, aku duduk antara dua sujud sahaja. Itu golongan yang kedua, membentuk golongan Ar-Riddah. Golongan ketiga, golongan yang tidak mahu membayar zakat. Golongan keempat, golongan murtad. Empat golongan untuk membentuk satu pasukan yang besar yang mengisytiharkan perang ke atas Sayyidina Abu Bakar. Tetapi sebelumnya isytihar perang, yang jumpa Abu Bakar dulu. Yang jumpa Abu Bakar, minta kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, Musailamah datang lagi. Abu Bakar, Nabi Muhammad dah sejarah, kita ada Nabi tu. Aku pernah minta approval Nabi Muhammad tu jadi Nabi, tapi seberi, yang tu minta tahu lah. Bolehkah wahai Abu Bakar, kau setuju yang aku jadi Nabi lepas Nabi Muhammad?
Abu Bakar kata apa? No way man. Saya ada Nabi selepas Nabi Muhammad. Yang peliknya zaman Covid pun merata-rata Nabi palsu umur. Ada dekat Sumatera tu Nabi palsu, ikut aku selamat dari Covid. Nak mati pada orang tua. Saya ingat nasi bodoh dah cerita orang tua. Tapi tengok muka isap gula garam. Macam ni Nabi isap gula garam? Ada lagi Nabi lain. Nabi apa yang timbul di Selangor tu? Nabi apa? Rasul. Bukan Nabi, dia Rasul. Yang tinggi sikit. Rasul KA nak. Yang bukan Nabi, bukan Nabi. Yang Rasul terus. Yang tinggi martabat terus Rasul. Kita maklum tidak semua Nabi itu Rasul, tidak semua Rasul itu Nabi. Tetapi tidak semua Rasul. Semua Rasul itu Nabi, minta maaf. Tidak semua Nabi itu Rasul, tetapi semua Rasul itu Nabi. Yang tu belum apa dan aku Rasul. Bukan namanya Rasul kan? Bukan. Namanya Kahabi Osman lah. Rasul dia saya baik lah. Ada juga yang macam tu keadaan. Mengaku Rasul terus, bukan anak. Kita nak mengaku kita tu imam satu pun segan-segan. Yang tu mengaku Rasul terus. Yang doa kunut nazilah belum tentu hafal. Ibu kita kunut nazilah lah jauh gila. Iftitah belum tentu hafal. Nak jadi Rasul terus. Dan ada surah Yasin turun kepadanya. Kita tengok gaul pada. Kau lahir belum 100 tahun. Quran turun 1400 tahun dah. Macam ni Yasin turun dunia untuk kau. Yang cerita macam ni. Ada lagi yang dibiri itu Nabi palsu belum ada lah setakat tu. Nabi palsu belum ada. Yang ada ni Imam Mahdi 2 orang. Ada jumpa yang dibiri itu ada 2 orang Imam Mahdi. Imam Mahdi 2 orang. Satu meninggal dah. Satu si tahu saya 7 lah. Imam Mahdi. Di takwa, dua Imam Mahdi pergi takwa. Yang turun dia masjid takwa. Diturunkan di masjid takwa. Lambil ada Imam Mahdi, saya dah takwa ada. Sebabnya masih bahagian. Masjid daerah biasa saya ada Imam Mahdi. Imam Lazri, Imam Ajibuh, Imam Ustaz Amin. Yang ada. Imam Mahdi saya dah di takwa. Satu Imam Mahdi dulu, hari tu mengaku Imam Mahdi, esok mati dah. Saya sempat lawan Dajjal pun, masih dah. Saya sempat apa-apa, saya sempat nak tampil dunia, mati dah. Habis. Satu lagi Imam Mahdi, lepas mengaku je Imam Cik Wan ada di Masjid Takwa. Saya dah. Masa peristiwa tak berlaku, yang peristiwa tak berlaku waktu asar. Waktu sembahyang asar. Waktu sembahyang asar hari Sabtu. Sebab hari Sabtu kami on duty dengan saya. Yang pergi depan, aku Imam Mahdi ikut aku. Sekian, terima kasih. Yang pun keluar Abang Deli, apa-apalah Bilal tadi. Yang keluar di masjidnya, saya ikut kita berwirid. Kita masih astagfirullahaladzim, la ilaha illallah al-qayyum. Sambil kita astagfirullahaladzimnya dari sebelah kita. Hanya dari sebelah kita, aku Imam Mahdi, ikut aku. Sekian, terima kasih. Kita apa tengok? La ilaha illallah al-qayyum. Astagfirullahaladzim. Kita tengok aja. Lepas dia keluar daripada masjid, apa dia buatnya Cik Wan? Waktu dia masih takwa, masih ada kolam kan. Dia terjun kolam, nak tangkap ikan. Kita pun bawa palak lampak kali Imam Mahdi tu. Banyak urusan nak pulang lepas tu. Nak tangkap ikan. Terjun kolam, Imam Mahdi lah. Memang kita tengok tu bukan Imam Mahdi original tu, strength macam tu. Imam Mahdi cakap Melayu, Imam Mahdi cakap Arab. Yangnya sekian terima kasih siap. Kaya terjun kolam tangkap ikan. Kita pun tengok. Kita pun bukanlah kita nak mengolok-oloknya, tapi sebabnya introduce dirinya aku Imam Mahdi, kita betul mana imam lah. Mam lah, apa mam? Tangkap ikan. Okey, tak apa ikan lah. Okey, makan lah, apa? Okey mam. Dah pun jalan masuk lah. Semua layan lah. Sebab apa, kalau orang layan kau sekali jadi Imam Mahdi juga kan. Kita tinggalkan je lah. Allahu Akbar. Begitu keadaannya. Maka Musailamah Al-Kadzdzab minta endorsement dengan Abu Bakar supaya Abu Bakar berakui yang Musailamah juga seorang Nabi. Tetapi Abu Bakar tentu-tentunya pegang kata-kata Nabi. Yang tidak ada Nabi selepas Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar mengatakan tidak. Musailamah Al-Kadzdzab marah, yang kumpulkan askarnya sehingga jumlah mereka 36,000 ke 40,000 orang. Jumlah pengikut Musailamah sahaja. Belum geng-geng ngasih bayar zakat, belum geng-geng simpan sembahyang, belum geng-geng murtad. Tu geng Musailamah aja 40,000 dah. Isytihar perang ke atas Saidina Abu Bakar.
Lantas Abu Bakar menubuhkan 11 batalion tentera, masing-masing dipimpin oleh seorang panglima yang merupakan panglima dari zaman Nabi hidup lagi. Antaranya siapa? Khalid Al-Walid 1 batalion, kemudian Abu Ubaidah Al-Jarrah 1 batalion, kemudian Ikrimah bin Abu Jahal 1 batalion, kemudian Abu Hurairah Abdurrahman bin Auf 1 batalion. Yang untuk semua Pak Saud pun panglima. Zaman Nabi tidak tahu ada, wafat Nabi masih jadi panglima, dilantik Abu Bakar perangi Musailamah Al-Kadzdzab. Sudahnya Musailamah Al-Kadzdzab mati di tempat kejadian, kena tebas. Dan ditebas Musailamah Al-Kadzdzab dalam keadaan yang memang layak untuknya lah. Yang tahu dia tahu. Yang macam tu lah. Yang silap kalau kami baca, betul kalau kami silap. Malah dipancung Musailamah tu. Pancung balak lah, pancung balak. Begitu keadaannya. Maka di antara orang yang terus serta peperangan menentang Musailamah Al-Kadzdzab adalah Nusaibah binti Ka'ab. Walaupun dia tahu perang dengan Musailamah tu skala besar punya perang, belum ada perang yang macam tu punya besar setakat tu, lama-lama tu. Tiba-tiba berperang dengan geng-geng Musailamah skala besar. Tetapi Nusaibah binti Ka'ab pada ketika itu dah jadi level-level panglima punya orang yang pergi perang, bukan sebagai caterer lagi pun. Yang pergi perang Uhud, yang pergi perang-perang sebelumnya zaman Nabi masih ada. Perang Uhud, kalau kita baca, yang perang kedua semasa hayat Nabi kan. Hayat Nabi, Nabi berperang. Satu riwayat kata Nabi berperang 23 kali. Bukan sebab Nabi tu gangster pergi perang, bukan. Tetapi Nabi perlu berperang untuk mempertahankan akidah. Perang Qadisiyah, perang Hunain, perang Tabuk, perang Ahzab, perang apa lagi? Badar, Uhud. Macam-macam bentuk perang. Nabi perang bukan sebab Nabi kaki perang, tetapi sebab nak mempertahankan akidah. Tetapi sungguh perang-perang tersebut skalanya besar. Perang Uhud kita tengok skala besar, tetapi jumlah tenteranya berapa mampu? Musyrikin Quraisy 3,000, Islam 1,000. Yang ia pun ada 300 yang paling tadah. Tinggal 700 tentera Islam nak lawan 3,000. Jumlah 3,000 besarlah pada ketika yang. Tetapi perang melawan Musailamah 40,000. Skala besar. Nusaibah binti Ka'ab ikut perang pada ketika itu bukan sebagai caterer, bukan sebagai dresser lagi, tetapi pergi perang dengan kuda perang, siap dengan kelengkapan perang. Memang nak perang punya orang. Kerana keadaan macam dia, Nusaibah binti Ka'ab digelar orang singa merah. Satu singa merah, satu celah lain kalau kita baca singa berdarah pun ada. Sebab apa digelar singa berdarah? Kan kita sebut tadi Nusaibah dalam perang Uhud leher cedera, darah mengalir keluar dengan begitu banyaknya sampai lemah Nusaibah biologik. Tetapi si tumbang Nusaibah sebab hatinya membuat nak mempertahankan Nabi SAW. Kita pun hari itu, kalau Nabi masih hidup, kalau kita jumpalah Nabi SAW, Nabi kena anuk geng-geng, adalah geng yang anuk Nabi agak-agak kita sanggup sih pertahankan Nabi. Walaupun yang anuk Nabi dengan faham siap-siap, kita 45 je Haji Wan, sanggup sih. Nabi kena anuk, kita melimpas, kita berhenti sih, lawan je kita. Walaupun tersait senjata, lawan juga. Kita pun semua tanyalah. Yang lain-lain tu confirm. Sebab apa orang beriman ketika Nabi tidak dianuk, tentu-tentunya rasa panas. Dia keadaan dia hukum marah jadi wajib faruk. Marah tu pun hukumnya bahagi dua. Ada ketikanya makruh marah, ada ketika harus marah, ada ketika haram marah, ada ketikanya wajib marah. Hukum marah tu pun bahagi-bahagi juga. Bila Quran dipijak, wajibkah harus kita marah? Siapa si marah pada ketika yang pelik? Kalau untuk video Quran tadi jatuh, adalah macam ni punya orang yang masalah mental lah orang. Tetapi kalau kata orang tersebut ketika Quran dipijaknya rasa terbakar, yang untuk tanda orang beriman, wajib marah pada ketika yang. Dan ketika Nabi dicemooh, ada orang buat karikatur pasal Nabi kan, di Denmark pun ada, di Sweden pun ada, di Perancis pun ada. Nabi dibuat jadi karikatur. Kita marah sih dengar berita.
Marah? Marah tidak? Tentu-tentunya kita marah. Sebab orang beriman bila Nabi dicemooh, kita akan marah. Kalau kita si marah, tak ada masalah, iman kita kritikal. Tapi ada juga manusia tu, Nabi dia yang sedang sama apa pun. Ketika Palestin dibedil, sampai ke hari itu, yang tengok umat Islam di Palestin mati terseksa dan seumpamanya, tapi saya dah rasa marah. Masih beli Coca-Cola juga, memang masalah orang tu. Yang tu layak disunat sekali lagi kalau dia lelaki. Nak beri sedar sikit. Sebab apa masalah bila keadaan yang wajib marah tapi yang si marah. Tetapi ada setengah-setengah keadaan yang lain yang si perlu marah, punya nak marah juga. Contohnya apa? Lizijia kalah. Yang punya marah pecah tapak. Tengah makan, sambil makan tengok Lizijia main, kalah Lizijia. Lawan apa? Siapa yang kalah semifinal Olimpik ke? Kulabut. Marah kalah Kulabut pecah tapak. Walhal keadaannya si marah pun siapa. Kita marah si ubah apa-apa pun. Tetapi kalau Nabi dicemooh sebab ia Nusaybah binti Ka'ab dalam keadaan leher tercedera, maksudnya pertahankan Nabi sebab perasaan kasih kepada Rasulullah, perasaan marahnya kepada musuh-musuh Rasulullah pada ketika itu. Jadi sambung lagi bacaan cerita kita. Ketika berlaku peperangan menentang Musailamah Al-Kadzdzab, Nusaybah binti Ka'ab mendengar berita peperangan tercetus di antara Islam menentang Musailamah. Yang asalnya Nusaybah binti Ka'ab pergi berperang, matlamatnya nak menang aja. Tetapi selepas dia dapat satu berita yang cukup menyedihkan hati Nusaybah binti Ka'ab, yang pergi berperang, matlamatnya tambah ekstra sikit, nak hancurkan Musailamah. Memang Musailamah disebutnya nama, yang mau Musailamah yang nyamput. Kalau aku jumpa Musailamah, saya Musailamah tu aku yang punya. Saya rasa siapa boleh ambil daripada aku. Sebab apa? Ceritanya ketika perang menentang Musailamah Al-Kadzdzab tercetus, Nusaybah binti Ka'ab yang bukan pergi seorang-seorang, tetapi yang pergi bersama anak-anaknya sekali. Ditakdirkan Allah, salah satu daripada anak Nusaybah binti Ka'ab mati dibunuh oleh Musailamah Al-Kadzdzab. Dibunuh Musailamah Al-Kadzdzab. Dibunuhnya macam ni, Cik Wan. Musailamah Al-Kadzdzab tu yang peranginya setueng sikit, yang tok sadistik. Kita baca kisah Musailamah tu, bukan nak agungkan Musailamah, nak tahu Musailamah tu perangi macam ni. Yang para sahabat benci gila dengan Musailamah tu. Apa perangi Musailamah tu? Satu, memang sahabat benci yang Nabi palsu. Yang lain perangai Musailamah tu, kalau kita baca, kalau kita boleh cari perangai Musailamah tu ada sikit perangai yang sudah belas kasihan, yang sadistik. Anak kepada Nusaybah binti Ka'ab mati dibunuh Musailamah, dan tidak sekadar jasad dibiar sempurna, jasad dipotong-potong kepada beberapa bahagian. Kita bayangkan kita mati, tangan kat sini, kaki kat situ, badan kat sini, kepala kat kanan. Si sedih keluarga kita tengok. Lagi-lagi kalau jasad kita yang mak kita tengok. Allahu Akbar. Kita pun terbayang macam ni apa mak aku nangis bila aku yang kena macam ni. Kita tu kena influenza pun mak punya bingung, main hajat mak. Punya kampung yang mak kami bangun dia, kami kena influenza area. Sebenarnya hajat kawan. Mak doa dia, kita hantar ke masjid dah. Makku. Aku nyanyi doa kita sembuh daripada influenza. Masalah lain, influenza tak memang sakit, tetapi dalam keadaan kita sakit macam ni, punya risau mak kita luar biasa. Dan bayangkan bagaimana agaknya perasaan seorang ibu bila tengok anaknya jasad terpotong. Maka keadaannya menjadikan Nusaybah binti Ka'ab semakin marah kepada Musailamah Al-Kadzdzab, membuat-buat kemarahan kepada Musailamah Al-Kadzdzab, sehingga berperangnya Nusaybah binti Ka'ab dengan sangat luar biasa. Yang pada kali itu, perang kali itu, Nusaybah binti Ka'ab lukanya bukan sekadar luka biasa, tetapi lukanya melibatkan satu bahagian tubuhnya terpotong putus habis. Nusaybah binti Ka'ab ketika berlaku peperangan menentang Musailamah,
yang berperang side by side dengan Khalid Al-Walid pada satu keadaan. Khalid Al-Walid menceritakan bagaimana keadaan Nusaybah binti Ka'ab masih teguh berdiri tak kala sebelah tangannya putus. Orang perempuan tangan putus masih berperang. Kita fikir-fikir macam ni Nusaybah binti Ka'ab tu gagah perkasa gila. Maka layak segelaran singa merah diberi kepadanya. Tangan putus CMC perang. Kita demam temperature 38.2 siklif 2 hari. Lembiknya kita tu. Nusaybah binti Ka'ab tangan sebelah ayun pedang, sebelah putus. Erti kata nak pegang perisai dia dapat dah. Dapat pegang pedang saja. Kalau pegang perisai saja, siapa pegang pedang? Orang masih mati. Tapi kalau dia pegang pedang, walau masih pegang perisai, satu dia ada peluang mati syahid, satu musuh ada peluang mati. Maka dia pilih apa Farouk? Dia pilih pegang pedang. Tangan putus seorang perempuan. Kita dengar cerita Nusaybah binti Ka'ab, mudah-mudahan menjadi motivasi kita untuk terus kuat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang orang kita sakit sikit, timbul terus ke masjid. Bukanlah kata kalau kita COVID dia timbul lah silakan, tak masalah. Kalau kata kita influenza A kan B kan timbul di masjid pun siapa. Mau tak timbul saya kita akan kena halau. Kalau timbul aku influenza B tak tahu ni, memang kena halau. 5 minit kemudian kena halau. Sebab apa? Datang bawa mudarat sahaja. Tetapi kalau keadaannya sekadar biasa-biasa, lenguh badan, siapalah korban sikit pergilah masjid. Kalau pun kata duit si berapa nak ada, sedahal korban sikit, nescaya Allah Ta'ala akan ganti. Kami bulan lepas pun tiba-tiba Allah Ta'ala ganti harta. Bukan nak cerita kita tak puas sedekah, tetapi cerita atau bukan untuk riak, tapi nak menjadi motivasi kita bersama. Bulan lepas kita rasa macam benda tu semua settle dah bayar. Kita pun sedekahkan satu jumlah kepada ekon surau, satu surau dekat dengan kawasan kita sini. Kita sedekah sikitlah banyak, tetapi 3 angka lah kita beri kan. In between 400 ke 800. Cari sikit angka setengah ya. Saya lah aku beri tahu. Selamat lepas ya, tiba-tiba dapat timbuhan 6 kali ganda Allah ganti. Timbul dalam account. Kita pun tak apa benda ni, aku tiba-tiba masuk begitu. Apa tu? Cari rupa-rupanya ada claim tertunda baru masuk. Tiba-tiba Allah Ta'ala ganti macam ni aja. Yang lama tu tunggu claim masih masuk-masuk. Bos tolonglah approve claim bos. Lama dah travel tu. Beli tiket flight dah 4,000 dah kan. Beli hotel lagi 4 malam 1,000 lebih dah habis bos. Tolonglah approve claim. Bos pun okey, baik noted. Tapi sampai sudah saya boleh approve. Tiba-tiba kita sedekah, esok hari ni claim masuk. Dari sini claim tak masuk. Rupa-rupanya claim yang tertunggu lama tu, yang sebulan aku tunggu ya, sekali sedekah Allah Ta'ala ganti terus, masuk terus claim. Wallahualam lah Allah yang gerakkan hati bos tak suruh approve claim ke, atau memang bos tengah tengok claim pada ketika ya. Tiba-tiba masuk. Semudah macam ni aja Allah Ta'ala ganti bila kita korbankan diri kita untuk agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam perang menentang Musailamah, Nusaybah binti Ka'ab memberikan kesaksian ke atas dirinya sendiri tentang kekecewaannya. Sebab apa kita sebut tadi, Nusaybah binti Ka'ab yang sangat-sangat ingin nak bunuh Musailamah. Sebab Musailamah yang bunuh anaknya. Tetapi dalam keadaan beliau terputus tangan, yang masih rasa kecewa. Bukan sebab tangannya terputus, tetapi gagalnya Nusaybah untuk membunuh Musailamah. Musailamah tu orang lain yang bunuh. Ada setengah cerita kalau kita baca, Musailamah Al-Kazzab yang dibunuh oleh Ikrimah bin Abu Jahal. Ada cerita lain kita baca, Musailamah dibunuh oleh seorang sahabat yang lain, kami ingat siapa nama. Tetapi bukan Nusaybah yang bunuh. Selepas habis berperang, Nusaybah diperhatikan oleh para sahabat dalam keadaannya sangat-sangat sedih. Orang pun tanya, wahai Nusaybah, mengapakah engkau sedih sedangkan engkau memperoleh kemenangan pada peperangan ini? Wahai sahabat, sesungguhnya aku sedih bukan kerana aku kecewa anakku meninggal, tetapi aku kecewa dengan diriku sebab aku gagal bunuh Musailamah. Aku nak balas dendam untuk anakku dibunuh oleh Musailamah. Aku nak bunuh Musailamah tapi aku gagal.
Kecewanya Nusaybah binti Ka'ab. Dan begitulah cerita Nusaybah binti Ka'ab, salah seorang sahabat Nabi dari kalangan perempuan yang namanya cukup masyhur, sehingga nama Nusaybah binti Ka'ab dibuat jadi satu lagu nasyid. Pernah dengar nasyid lagu Nusaybah? Biasa terdengar nasyid tu Halimatus Sa'diyah ada, Rabi'atul Adawiyah ada, Sumayyah ada, apa lagi ada? Rozana bukan? Rozana bukan sahabat. Isabella Haronada bukan sahabat. Yang tu semua bukan sahabat. Yang ada sebahagian sahabat tu sampai dia pernah laku namanya. Nama Nusaybah pun kalau kita search P.U. Hafiz, pencetus umat, ada buat lagu pasal nama Nusaybah. Dalam lagu dia ceritakan sedikit sebanyak tentang sumbangan Nusaybah untuk agama Islam. Al-Pak Insya atau boleh kita search, siapa yang ada Spotify, search je Nusaybah. InsyaAllah jumpa. Mungkin tajuk yang lain lah. Kami dulu ada CD P.U. Hafiz ya. Tapi lepas player rosak, kita cabut player, CD mesti lekatlah player. Saya hilang macam ayat CD ya. Allahu Akbar. Jadi insyaAllah mudah-mudahan kisah Nusaybah binti Ka'ab dapat kita jadikan pedoman kita bersama, bagaimana seorang manusia yang satu ketika yang peluk Islam ingin nak menyumbangkan sesuatu kepada Islam, yang akhirnya logik akal seorang perempuan memang si mampu nak pergi perang berkali-kali, tetapi Nusaybah berjaya mengidakkan dakwaan tersebut bila beliau sendiri terlibat dalam perang lebih daripada 10 perang. Lebih 10 perang Nusaybah tu ikut, pakai baju besi macam orang lelaki juga, berperang macam orang lelaki juga. Cuma dressingnya dressing perempuan lah, yang masih dah bertudung apa indah ya. Cuma kalau cerita bab baju besinya masih pakai apa indah. Baju besi pun kalau zaman dulu punya baju besi zaman Rasulullah so pasti berperang. Baju besi kalau kita baca cerita zaman siapa nama yang Scotland, Braveheart. Siapa nama Braveheart? William Wallace lah. Zaman William Wallace punya zaman, berat baju besi yang 40 kilo. Baju besi ya 40 kilo. Zaman Nabi tu baju besinya wallahu alam seberat ni. Bukan zaman tu boleh pakai material lain. Sebab apa? Macam-macam uji kaji dia buat. Macam perisai bulletproof kan, yang memang ada plate besi kan, tapi ada lain sekali kan, yang bukan besi mantap. Bukan. Kalau zaman dulu memang besi mantap. Besi mentah pun memang besi wajah pun besi. Macam rektor pun benda besi lah. Kau angkat benda rektor betul bawah, kau pikul di badan tu. Pasal kau naik kuda naik motor ya. Kau tengok sekarang kau tahan. Nusaybah binti Ka'ab pakai baju besi, walaupun lembut dengan keluarga, tapi kalau nak mempertahankan Islam, Nusaybah binti Ka'ab sangat-sangat luar biasa. Di antara gelarannya tadi baru kita baca singa merah, lain daripada yang perisai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nusaybah binti Ka'ab, kalau kita buka setengah-setengah cerita, disebutkan saat mana Nusaybah binti Ka'ab tu meninggal dunia, wajahnya berseri semacam bercahaya semacam mukanya, jasadnya macam berseri semacam jasad, dan tidak mengeluarkan sedikit pun bau mayat. Kita terkadang dengan cerita macam tu, gau pala kita, apakah amalan si mati sampai mayatnya yang lebih wangi daripada minyak atar. Kan biasa kita urus jenazah, nak hantar jenazah kargo semua cik kan. Jenazah yang kita takut tak bau keluar bau jenazah, kita pergi rumah minyak atar kan, nak baginya wangi, khawatir bau mayat yang keluar. Tetapi setengah-setengah manusia kita sampai beri minyak atar, sebab penyampun lebih wangi daripada minyak atar. Yang cerita Nusaybah binti Ka'ab, yang kematiannya pun kematian yang mulia, sehingga jasadnya seperti bercahaya dan berbau wangi seumpamanya. Mudah-mudahan Allah menjadikan satu ketika kelak bila kita mati, jasad kita pun berwangi juga. Bukan sedar. Cuba kita follow kisah-kisah geng-geng urus jenazah, mesti ada kisah-kisah macam tu. Ada setengah manusia nampak biasa-biasa, tetapi bila diuruskan jenazahnya, jenazah rasa panas saja. Bila kita urus jenazah, jantung dah berhenti ngepam darah, tentu sejuk kan.
Tapi pernah saya pegang jenazah tu, asal pegang orang hidup. Pelik. Macam cerita pondok tahfiz dibakar dulu. Waktu pondok tahfiz dibakar, yang berapa belas budak tahfiz meninggal dunia. Budak-budak tahfiz tu betul jasadnya rentung, tetapi keadaan mukanya macam terjaga. Badan memang hangus, sudah terbakar, tapi muka macam terjaga, berseri semacam muka. Kemuliaan Allah beri kepada mereka. Harapan kita mudah-mudahan Allah berikan kemuliaan seumpama kepada kita juga. Amin ya rabbal alamin. Jadi insya-Allah bertemu semula pada minggu hadapan. Minggu hadapan kita akan bacakan satu kisah tentang seorang sahabat yang mungkin nama ni jarang-jarang disebut. Payah nak jumpa orang sebut nama ni secara regular. Macam nama sahabat-sahabat lain orang sebut regular. Abu Bakar regular sebut, Umar Al-Khattab regular sebut, dalam sembahyang Jumaat pun sebut nama sahabat-sahabat tu. Tetapi ada setengah yang lain, sahabat tu jarang disebut namanya. InsyaAllah minggu hadapan kita bacakan kisah sahabat ke-60, Qais bin Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu ta'ala anhu. Pernah dengar nama Qais bin Ubadah? Qais bin Sa'ad bin Ubadah, pernah dengar nama? Abu Ubaidah pernah dengar nama? Qais bin Sa'ad belum pernah dengar. Boleh baca-baca dulu. InsyaAllah minggu depan kita cerita pasal Qais bin Sa'ad bin Ubadah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab.